إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وآله وأصحابه الكرام، ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وإلى روح صاحب هذا الكتاب شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد محيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله والحمد لله رب العالمين. أما بعد. فقال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين، آمين. قال الناظم: وهي القدم بالذات فاعلم، والبقاء قيامه بنفسه نلت التقى. Kata al-Imam al-Alim al-Allamah Abil Barakat Ahmad bin Muhammad ad-Dardir al-Maliki al-Azhari rahimahullahu ta'ala, katanya dalam bait kharidah yang ke-23, katanya: wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu binafsihi niltat tuqa. Terjemahannya, sifat salbiyah ini ialah sedia kala Allah Ta'ala secara zat, maka ketahuilah seterusnya kekal Allah Ta'ala, seterusnya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya tanpa dia berhajat kepada sesuatu. Semoga kamu telah memperolehi ketakwaan. Baik, ini masuk dalam syarahan ataupun perbincangan bait yang ke-23, iaitu tajuk yang diletakkan dalam terjemahan kita ialah sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat salbiyah. Pertama, sedia kala; kedua, kekal; dan ketiga, berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan sebarang bantuan. Situ tengok selesailah satu-satu. Baik, sesudah daripada kita membincangkan dan kita telah memahami serta meyakini Allah Subhanahu wa ta'ala bersifat dengan wujud, dan wujud Allah Ta'ala itu disebut sebagai wujud yang wajib, wujud yang mesti. Kita sebut sebagai wajibal wujud. Allah Tuhan yang pasti dan mesti ada, disebut Allah zatun wajibal wujud. Allah zat, satu zat yang mesti dan pasti ada. Maka kita telah memahami wujud itu ialah wujud yang wajib, wujud yang mesti, wujud yang pasti. Sebab wujud ada dua lah, satu wujud yang wajib, satu wujud yang jaiz. Ada wujud yang mesti dan ada wujud yang ada wujud yang jaiz, maksudnya yang harus ada. Ada yang wajib ada yang harus ada.
dan mustahil Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan harus ada atas perbincangan yang lagi akan datang sebutannya lah. Sebab bila harus ada maksudnya menerima tiada. Jadi kita faham daripada situ bila disebut ataupun bila dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan ada yang wajib, maksudnya ada Allah Taala tu ada yang sentiasa lah, dia tak berubah. Bila faham kata wajib mesti pasti dia tak berubah. Maka semacam mana Allah ada sekarang, kalau kita masukkan unsur masa, walaupun Allah tak terikat dengan masa, kalau Allah Ta'ala ada sekarang, maksudnya sebelum ni pun Allah ada, selepas ni pun Allah ada. Itu yang dimaksudkan dengan wajib. Untuk kita mudah faham, maka kita masukkan konsep masa dalam perbincangan kita. Sedangkan Allah tak bersifat dengan masa pun, cuma nak faham dengan bahasa kita aja. Maka itu yang dimaksudkan dengan ada yang wajib, maksudnya ada yang sentiasa, ada yang tidak berubah. Kalau jenis berubah ni ialah jenis baharu. Baharu bersifat dengan harus, maka dia bukan dalam jenis yang harus, maksudnya dia masuk dalam kategori yang wajib. Kalau masuk dalam kategori yang mustahil, lagi-lagi tidaklah. Sebab ada yang mustahil maksudnya ada yang tidak mungkin ada, dan benda tu tidak diterima pada akal. Gitu. Itu selesai daripada perbincangan situ, masuk dalam perbincangan yang seterusnya. Dan perbincangan yang seterusnya ini kita bina atas kefahaman kita daripada perbincangan ataupun kefahaman sifat wujud yang telah kita bincangkan sebelum ni. Macam yang kita bincangkan pada kelas-kelas yang sebelum ni, setiap satu susunan yang ditinggalkan oleh ulama kita dalam ilmu akidah ni, dia dibina atas kefahaman yang sebelumnya. Maksudnya kalau kita faham perbincangan yang sebelumnya dengan elok, kita secara tak langsungnya telah memahami perbincangan yang akan dibincangkan pula secara umum, secara lazim dia panggil. Kalau dalam istilah kita disebut secara lazim. Cuma perbincangan secara lazim tu akan dibincangkan secara jelas dalam perbincangan yang seterusnya. Itu sebab ulama kita sebut li'annal khatara fi hadzal ilm azimun, kerana bahaya dalam ilmu akidah ni sangat besar. Jadi tak memadai kefahaman secara lazim, maka disediakan dan disusun kefahaman secara tepat dan perbincangan secara tafsil terperinci satu-satu sifat. Ini masuk dalam sifat yang seterusnya lah. Maka sifat yang wajib bagi Allah ni sifat-sifat salbiyah. Kita dah bincang dah makna salbiyah dalam pertemuan yang lepas. Salbiyah ialah diambil daripada kalimah salbi. Salbi diasli dengan makna nafi. Ta'rif yang diberikan oleh ulama kita dalam ilmu akidah, maksud salbiyah ialah nafyu ma la yaliqu billahi subhanahu wa ta'ala. Ternafi, nafi dengan makna intifa', ternafi perkara sifat yang tidak layak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sifat salbiyah ini membincangkan tentang sesuatu yang tidak layak ada pada Allah, dan kita i'tiqadkan, kita imani dan kita pegangi bahawasanya dia tidak ada pada Tuhan. Itu mafhum ataupun makna sifat salbiyah yang dibincangkan. Maka yang ternafi itu tidak ada di Tuhan, dan yang kita i'tiqadkan ialah tidak ada ataupun ternafinya perkara tersebut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Sifat-sifat salbiyah. Ni salbiyah dekat sini kalau tengok dalam kitab-kitab akidah disebut sebagai salbiyah yang khassah, seperti mana yang disebutkan oleh Al-Allamah As-Suhaimi dalam syarahnya atas Hudhudi, syarah bagi Ummul Barahin. Disebut salbiyah yang khassah. Salbiyah yang khas juga disebut sebagai ummahatis suluk, tonggak ataupun poin-poin utama dalam salbiyah. Ibu bagi salbiyah lah ummahat, sejamak bagi ummu lah. Ummahatis suluk maksudnya ibu-ibu ataupun tonggak-tonggak poin-poin penting dalam salbiyah. Sebab salbiyah secara umumnya ada dua lah. Satunya disebut sebagai salbiyah yang khassah, yang kedua disebut sebagai salbiyah yang ammah, salbiyah yang khusus dan salbiyah yang umum. Salbiyah maknanya yang tadi, iaitu ketiadaan ataupun ternafinya sesuatu yang tak layak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka secara umumnya, perbincangan secara umum, setiap sifat yang mustahil bagi Allah tu ternafi belaka lah. Lemah ternafi daripada Allah,
buta ternafi daripada Allah, jahil ternafi daripada Allah, berkehendak ternafi daripada Allah, dan segalanya lah, segala sifat mustahil bagi Tuhan itu sifat salbiah belaka lah. Maka kita mengiktikadkan istihalahnya, kita mengiktikadkan tak mungkin ada sifat itu pada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap perkara yang tidak layak pada Allah dikatakan sebagai salbiah. Maka dia dipanggil salbiah yang ammah, salbiah yang umum. Adapun yang dibincangkan dan yang diletakkan dalam susunan 20 sifat yang wajib kita ketahui secara tafsil ini disebut sebagai salbiah yang khassah, salbiah yang khusus. Daripada segala benda-benda yang ternafi tadi ni ada 5 ibu dia. Sebab tu sebahagian kitab kita sebut ummahatis suluk. Ada 5 poin penting, ada 5 titik penting perkara yang tak layak ada pada Allah, yang dengan 5 ini dia dah boleh mewakili segala salbiah yang lain. Maka dipilih daripada segala salbiah yang lain itu, diletakkan 5 ini secara khusus, maka dinamakan dia sebagai salbiah yang khassah, salbiah yang khusus. Kan faham daripada makna di salbiah yang khassah, salbiah yang khusus, maksudnya dengan 5 sifat ini yang kita bakal bincangkan dalam kategori sifat salbiah ini, dia dah boleh memberikan kita gambaran secara jelas apa yang tidak layak pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Pertama sedia kala, kedua kekal, dan ketiga berdiri dengan sendiri tanpa memerlukan sebarang bantuan. Itu terjemahan dia lah. Itu terjemahan bagi tajuk yang diletakkan oleh cetakan kita ni. Kata Imam Ad-Dardir rahimahullahu taala, wahyal qidam bidzati fa'lam wal baqa qiyamuhu bi nafsihi niltat tuqah. Maka dalam bait syair ni, dalam nazam ini disebutkan 3 sifat, iaitu qidam kita terjemahkan dengan sedia kala ataupun sedia, baqa kita terjemahkan dengan kekal, dan qiyamuhu bin nafsih dalam kitab kita terjemahkan dengan berdiri dengan sendiri, dengan makna tidak memerlukan sebarang bantuan. Maka disebutkan 3 daripada 5 sifat salbiah dalam satu bait ni, satu nazam syair ni. Maka perbincangan kita akan bincangkan qidam dan baqa secara serentak, secara sekaligus. Sebab qidam dan baqa, perbincangan kedua-dua sifat ni dia sangat berkait rapat. Lagi pula dia perbincangan yang kita telah fahami secara tidak langsung selepas daripada perbincangan sifat wujud. Jadi kita bincangkan sekali qidam dan baqa, sedia dan kekal. Terjemahan matanya sifat salbiah ini, wahya tu lah ditafsirkan wahya, iaitu sifat salbiah ini al-qidam bidzati, ialah sedia kala Allah Ta'ala secara zat, fa'lam maka ketahuilah, wal baqa seterusnya kekal. Kekal tu tafsir bagi sifat Tuhan dah, baqa kekal. Jadi Allah bersifat dengan baqa, jadi Allah yang baqi, Allah yang kekal. Itu yang kedua, qidam yang pertama, baqa yang kedua. Kemudian qiyamuhu bin nafsihi, ini sifat yang ketiga, berdiri Allah Ta'ala dengan sendiri. Mafhum berdiri dengan sendiri ini tanpa dia berhajat kepada sesuatu. Nil tatuqa, semoga kamu telah memperolehi ketakwaan. Satu-satu kita bincang pelan-pelan. Maka sifat yang kedua dalam turutan 20 sifat, dan juga sifat yang pertama dalam kiraan sifat salbiah sahaja, ialah sifat qidam. Qidam apa makna dia? Qidam dalam bahasa, daripada sudut bahasa, ialah lama ataupun usang. Lama lah, lama ataupun usang, sesuatu yang telah lalu ke atasnya masa, satu jangka masa, disebut sebagai qadim, benda yang lama, benda yang lama. Dalam Yasin dia disebut urjunil qadim, seperti mana pelepah tamar, pelepah kurma yang lama, yang tua, iaitu bandingan bagi anak bulan tu, dia melengkung macam pelepah tamar yang tua, ka'urjunil qadim. Macam tu juga dengan kisah dalam Nabi Yaqub alaihissalam, dan lepas daripada Nabi Yusuf kirimkan kepada saudaranya baju untuk dibawa balik dan disapukan kepada muka ayahnya, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam,
Dalam perjalanan balik tu seperti yang disebutkan dalam tafsir Baydawi, Nabi Yaqub dah terbau baju Nabi Yusuf tu, bau Nabi Yusuf dah sampai, dah dihidu oleh Nabi Yaqub alaihissalam. Dalam jarak masa sebulan perjalanan lah lebih kurang, kata sebagian ulama. Maka Nabi Yaqub sebutlah dalam Quran disebut, aku telah tercium bau Yusuf. Tu, aku telah tercium bau Yusuf. Maka anak-anak dia kata, saudara-saudara Nabi Yusuf yang lain kata, innaka lafi dalalikal qadim, innaka lafi dalalikal qadim, sesungguhnya engkau wahai bapa Nabi Yaqub berada dalam kesesatanmu yang lama. Duk teringat lagi ke Nabi Yusuf. Maka lafaz qidam membawa maksud daripada sudut bahasa dengan makna lama, dengan makna usang dan sebagainya, lama, usang, tua dan sebagainya. Itu asal bagi makna qidam daripada sudut bahasa. Tu. Maka qidam daripada sudut bahasa ini dalam istilah kita disebut sebagai qidam zamani. Satu, qidam zamani. Juga disebutkan dengan qidam idafi. Dua, bila lama itu dikaitkan dengan masa, bila usang itu dikaitkan dengan masa, maka namanya qidam zamani ataupun namanya qidam idafi. Kita akan bincangkan qidam nisbah masa, qidam nisbah sandaran, nisbah aduan ataupun bandingan. Dan manakala bila qidam itu tidak dilibatkan dan tidak terikat dengan masa, disebut sebagai qidam yang zati, qidam yang sejati. Sini sebut wahyal qidam bizzati, dan iaitu sifat salbiah ini al-qidam bizzati, dipanggil qidam zati, qidam yang bangsa zat. Guru-guru kita selalu kata qidam yang sejati, qidam yang sebenarnya, maksudnya qidam yang tidak terikat dengan masa. Maka kita faham qidam itu berdasarkan kepada sama ada dia terikat dengan masa ataupun secara perbandingan ataupun tidak terikat dengan masa. Qidam dia ada tiga makna. Qidam dia ada tiga makna berdasarkan kepada penggunaan lah. Kalau diikat dengan masa, dikaitkan dengan masa, maka disebut sebagai qidam zamani. Kalau qidam itu lama, itu dialah secara perbandingan, sesuatu lebih lama daripada sesuatu, disebut sebagai qidam idafi, qidam sandaran ataupun qidam bandingan. Kalau tidak terikat dengan masa dan sandaran, disebut sebagai qidam zati, qidam zati. Maka tu tiga jenis qidam. Maka qidam zati inilah qidam Allah, qidam yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala. Qidam zamani maksudnya lama nisbah masa, nama nisbah masa. Apa makna lama nisbah masa? Sesuatu yang telah berlalu masa ke atasnya. Ulama kata sekurang-kurangnya 12 bulan setahun. 12 bulan setahun. Macam yang bila kita bincangkan dalam kitab fiqh, dia ada sebut, khususnya contohnya dalam perbincangan memerdekakan hamba. Bila seorang tuan tu yang memiliki beberapa hamba, dia kata siapa-siapa hamba di kalangan hambaku ini yang telah qadim, yang telah lama, maka dia aku merdekakan. Maka ulama mengatakan mana-mana hamba milik bagi tuan tersebut yang telah melepasi masa 12 bulan, maka dia merdeka dengan ucapan tersebut. Sebab qadim, lama daripada sudut bahasa, bila dikaitkan dengan masa, maksudnya sesuatu yang melebihi 12 bulan. Maka baju kita kalau dah 12 bulan dah kita miliki, maka dipanggil baju lama. Kalau setakat 6 bulan tu baju baru je lah. Kalau setakat 8 bulan tu masih lagi sah dikatakan baju baru. Tapi kalau 2 tahun lepas, tak kata baru dah, walaupun kita jarang pakai, dia panggil baju lama, sebab melepasi sekurang-kurangnya 12 bulan, setahun. Tu makna qidam zamani, qidam yang dilihat daripada sudut masa, lama. Ada juga qidam yang idafi, qidam berdasarkan kepada bandingan ataupun aduan. Aduan ni bukan laporan tak, maksudnya diadukan dengan sesuatu yang lain, dibandingkan dengan sesuatu yang lain. Contohnya bapa dengan anak, maka bapa itu lebih lama daripada anak. Nisbah ada lah, nisbah ada dia tu. Ada pak lu baru main anak, maka bapa lebih lama. Bapa qadim kita sebut lebih tua daripada anaknya. Maka yang ni
juga mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala dengan maknanya yang sebegini. Dan yang ketiga ialah qidam yang tidak terikat dengan masa dan tidak terikat dengan perbandingan, disebut sebagai qidam yang zati ataupun qidam yang sejati. Maka ini qidam zati ini ialah qidam yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa makna qidam yang zati ni? Makna dia adamul awwaliyah. Adamul awwaliyah lil wujud, ketiadaan mula, ketiadaan awal bagi ada Allah. Sebahagian ulama kata qidam ini maknanya adamul libtida'il wujud, pun samalah makna dia, ketiadaan permulaan bagi ada Allah. Sebahagian ulama kata ibaratkan dengan adamu iftitahil wujud, ketiadaan pembukaan bagi ada Allah. Maka ketiga-tiga ibarat ni membawa makna yang sama. Adamu awwaliyah lil wujud, ketiadaan permulaan, ketiadaan awal bagi ada Allah. Adamu libtida'il wujud, ketiadaan permulaan bagi ada Allah. Dan adamu iftitahil wujud, ketiadaan pembukaan bagi ada Allah. Ketiga-tiga ini membawa makna dan konotasi yang sama, iaitu ibaratun an salbi al-adamu as-sabiqu, ibaratun an salbil adami as-sabiqi ala al-wujudi subhanahu wa ta'ala. Maksudnya ialah ketiadaan adam ataupun ternafinya tiada yang mendahului ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni makna bagi adam, makna bagi qidam. Ada Allah, tiada mula. Apa makna tiada mula? Ada Allah, tidak didahului oleh ketiadaan. Sekarang kita kata, sekaranglah kita masukkan konsep masa untuk kita fahamlah. Ada. Sekarang ada. Maka dalam konsep masa dia ada dahulu, sekarang dan akan datanglah. Dahulu, sekarang dan akan datang. Ini kalau kita faham dalam konsep masa. Kita bincangkan tentang yang ada, Allah ada. Telah sabit dengan perbincangan yang sebelum ni, Allah ada. Maka ada Allah ialah ada yang wajib. Maka qidam bermaksud ada Allah tidak dimulakan dengan ketiadaan. Itu yang dimaksud salbil adam as-sabiqi 'alal wujud. Ternafinya ketiadaan yang mendahului ada. Maksudnya ada Allah tiada mula. Tu maksudnya ada Allah tidak dimulakan dengan ketiadaan. Ada Allah tidak diawali dengan ketiadaan. Ada Allah tidak dibuka dengan ketiadaan. Maka tu secara umumnya maksud qidam. Gitu. Ni makna awal ataupun kefahaman kita pada makna qidam Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Ulama berikan beberapa ibarah yang masyhur dalam kitab-kitab mereka. Kadang-kadang disebut sebagai adamul iftitahil wujud, kadang-kadang disebut sebagai adamul ibtida'il wujud, kadang-kadang disebut sebagai adamul awwaliyah lil wujud, ketiadaan awal bagi ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham itu dulu sebelum kita masuk bincang sesuatu pada lapisan yang seterusnya. Baik, maka yang dimaksudkan dengan ketiga-tiga ibarat tadi ialah ada Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Ada Allah tidak didahului oleh ketiadaan. Membincangkan tentang ada, kalau belah kita makhluk lah, belah kita hak baharu ni, kita ada kita di antara dua tiada. Iaitu sebelum daripada ada kita tiada, tu tiada yang pertama. Kemudian ada kita, dan selepas daripada ada kita bakal tiada, tu tiada yang kedua. Maka ada makhluk di antara dua ketiadaan. Ketiadaan yang sebelum daripada ada disebut sebagai adam yang sabiq. Adam tiada dengan ain, tiada yang mendahului ada. Kemudian ketiadaan kita yang selepas daripada ada disebut sebagai adam lahiq, tiada yang mengiringi ada. Ketiadaan yang mengiringi ada. Maka qidam ibarat daripada ternafinya tiada yang pertama. Qidam ibarat daripada ternafinya tiada yang pertama.
ternafinya tiada yang sabiq dalam istilahnya. Maka ni kita akan jumpa istilah tu dalam perbincangan kitab-kitab akidah, khususnya dalam bahasa Arab. Baik, maka qidam juga bila mana disebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang dimaksudkan dengan qidam ialah ketiadaan permulaan bagi ada Tuhan. Bila kita faham bahawasanya yang ternafi dengan qidam, kan sifat salbiah kan sifat yang ibarat daripada ternafi sesuatu yang tak layak bagi Tuhan, maka sesuatu yang tak layak bagi Tuhan itu ialah tiada yang mendahului ada. Tiada yang mendahului ada disebut sebagai adam yang sabiq. Maka tiada yang mendahului ada inilah yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana tiada ataupun ternafinya tiada yang sebegitu, maksudnya Allah ada sejak sedia kala. Maka sejak sedia kala itulah yang diberikan ataupun yang diletakkan dengan nama qidam, yang kita terjemahkan dengan sedia ada Allah Subhanahu wa taala. Sedia kala ada Allah Subhanahu wa taala. Satu. Kemudian dah kalau kita boleh faham yang tu, kita akan masuk sikit dalam perbincangan istilah. Dalam Quran dan dalam hadis dia tak menggunakan istilah qidam ataupun qadim bagi Allah, melainkan dalam hadis yang tertentulah, qadimul azal dan sebagainya. Tapi sifat Allah yang secara jelas disebutkan dalam Quran dan dalam hadis ialah lafaz awal. Ialah lafaz awal. Kan contoh macam surah Al-Hadid ayat 3, Allah Taala sebut huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Ialah Allah itu al-awwalu, yang awal, wal akhiru, dan yang akhir, wal zahiru, dan yang zahir, wal batinu, dan yang batin, wa huwa bikulli syai'in qadir, wa huwa bikulli syai'in alim, dan ialah Allah itu dengan segala-galanya itu maha mengetahui. Maka itu lafaz ataupun istilah nama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Dan nama inilah diambil jadi sifat bagi madrasah Imam Ghazali. Imam Ghazali dia tak gunakan nama qidam bagi sifat Tuhan. Dia lebih suka gunakan nama awal, diambil daripada ayat Quran tu lah. Diambil daripada ayat dalam surah Al-Hadid tersebut. Itu. Sebab apa ulama kita berpindah ataupun memilih untuk meletakkan nama qidam, memilih untuk meletakkan nama qidam berbanding dengan menggunakan sifat ataupun nama al-awwal sebagai sifat yang menunjukkan makna yang sama. Ada sebab dia. Sebabnya lafaz awal dia ada dua makna. Satu, makna yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua makna lafaz awal. Lafaz awal dia ada dua makna. Dan salah satu daripada dua makna tersebut merupakan sifat Allah seperti mana yang disebutkan dalam ayat tadi, dan satu lagi merupakan sifat yang mustahil bagi Allah seperti mana yang dinafikan oleh lafaz qidam. Kan kita sebut tadi qidam ialah adamul awwaliyah lil wujud, ketiadaan awal bagi ada Allah. Maka awal itu dinafikan oleh sifat qidam. Awal ternafi oleh sifat, ternafi dengan sifat qidam. Maka dia tidak bertentang dengan awal yang disebutkan dalam Quran oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sifatnya. Jadi untuk mengelakkan daripada kefahaman yang mustahil dijadikan sebagai sifat Tuhan, ulama kita memilih untuk menggunakan istilah qidam sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, yang sama makna je dengan awal, tapi sama maknanya pada satu sahaja daripada dua makna awal. Apa dia dua makna awal? Yang pertamanya, makna awal ialah mula. Awal dengan makna mula. Yang pertama lah, bila sebut kata awal, dia yang pertama, makna awal tanpa melihat kepada sifat Tuhan. Yang kedua, awal dengan maksud tidak didahului oleh sesuatu. Ni makna kedua bagi awal.
Awal ada dua makna. Yang pertama makna mula, ibtida', mula. Awal dengan makna mula. Yang kedua, awal dengan makna ketiadaan didahului oleh sesuatu. Lam yasbiqhu ghairuhu, ataupun lam yasbiqhu syai'un. Ni makna yang kedua bagi awal. Maka awal yang ternafi, awal yang tidak ataupun bukan sifat Allah Subhanahu wa taala, awal dengan makna ibtida', awal dengan makna mula, awal dengan makna pertama. Ni yang ternafi daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun awal dengan makna tidak didahului oleh sesuatu yang lain, tidak didahului oleh sesuatu pun, maka ialah sifat awal ataupun nama awal yang dikehendaki sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang mentafsirkan makna qadim. Itulah yang mentafsirkan makna qidam. Itu. Sebab tu kita berikan tadi makna qidam zati bagi Allah Subhanahu wa taala ialah adamul awwaliyah. Sebahagian ulama sebut adamul libtida'. Adamul libtida' lil wujud, ketiadaan permulaan bagi ada Allah, ketiadaan awal bagi ada Allah. Maka itu awal dengan makna ibtida', dengan makna iftitah yang ternafi pada zat Allah Subhanahu wa taala. Adapun awal dengan makna tidak didahului oleh sesuatu yang lain, itulah awal yang dimaksudkan dalam ayat Quran, yang merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala al-awwalu. Mana dalil dia? Apa nama dia? Disyarahkan ataupun diterangkan makna awal yang merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala oleh Nabi SAW dalam doa sebelum tidur. Dalam doa sebelum tidur. Boleh buka dalam Sahih Muslim pun ada, boleh buka dalam Sahih Bukhari pun ada, boleh buka dalam Sahih Muslim. Kan Nabi sebelum daripada tidur, ada riwayat Sayyidina Aisyah pun ada riwayat Sayyidina Hasan Al-Basri secara mursal pun ada. Sebelum daripada tidur, ketika mengiring itu, maka Nabi membacakan satu doa, tidurlah. Bukan bismillah, bismikallahumma ahya wa amut, tu dalam doa yang lain. Apa nama Nabi baca doa, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arsyil azim wa rabba kulli syai'in faliqal habbi wan nawah wa munazzilat tawrati wal injiti wal furqan a'udzu bika min syarri kulli syai'in anta akhidhun bi nasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai'un wa antal akhiru falaysa ba'daka syai'un wa antal zahiru falaysa fawqaka syai'un wa antal batinu falaysa dunaka syai'un. Iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqri. Iqdi 'anna ad-dayna, itu iqdi 'anna ad-dayna wa aghnina min al-faqri. Tu doa yang panjang lah, kita nak ambil tampoin makna ataupun syarahan makna awal seperti mana yang diberikan maksudnya oleh Nabi SAW. Antal awwalu, Nabi ambil dari Quran lah, al-awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Jadi Nabi huraikan makna keempat-empat nama tu. Maka al-awwalu ditafsirkan dan diberikan maknanya oleh Nabi SAW, al-awwalu dengan makna falaysa qablaka syai'un, tiada sesuatu sebelummu. Ini yang dimaksudkan dengan adamu ataupun lam yasbiq alaihi syai', tidak didahului oleh sesuatu. Maka ini awal yang dimaksudkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala al-awwalu. Maka yang ni yang diberikan ataupun yang menjadi makna qidam yang tak terikat dengan masa, sedia kala. Bila sebelum Allah tidak didahului oleh sesuatu, walaupun ketiadaan, tidak ada ketiadaan yang mendahului ada Allah Subhanahu wa taala, maka ibaratnya bahasa mudah kita sebut sedia kala. Maka sedia kala tu dijadikan sebagai sifat.
Dan apa makna akhir? Akhir dengan makna falaisa ba'daka syai'un, tidak ada sesuatu selepasmu. Maksudnya tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang wujud selepas daripada adamu. Tidak ada sesuatu yang adanya mengalahkan adamu. Maka diterjemahkan dengan kekal, ada Allah Subhanahu wa taala, tidak binasa. Wujudnya tidak ada ketiadaan yang akan mengatasi adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka itu yang dimaksudkan dengan kekal, seperti mana yang dibincangkan dalam sifat yang seterusnya. Itu. Jadi tak berlawanlah antara qidam dengan awal. Tapi kena faham lah, awal yang menjadi makna qidam ialah awal dengan makna adamu ataupun adamu sabqi ghairuhu alaihi, ataupun lam yasbiq alaihi ghairuhu, tidak didahului oleh sesuatu ke atasnya, seperti mana yang dihuraikan ataupun yang disyarahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun awal dengan makna ibtida', awal dengan makna mula, maka itu sesuatu yang mustahil bagi Allah. Itu sesuatu yang mustahil bagi Allah, dan itu yang ternafi. Gitu. Maka kalau dah faham makna awal sebegitu, maka Allah bersifat dengan qadim, dan Allah itu Tuhan yang maha awal, dengan makna Allah itu Tuhan yang tidak didahului adanya oleh tiada. Itu makna asal dia, bagi kita mudah faham je. Allah ialah Tuhan yang adanya tidak didahului oleh ketiadaan. Kita translate secara ringkas, Allah itu sediakala. Sediakala itulah yang disebut dalam bahasa Arab sebagai qadim. Maksudnya zat yang bersifat dengan qidam. Zat yang bersifat dengan qidam. Kalau dah faham, kalau boleh faham makna qidam sebegitu, maka makna baqa juga jelas. Makna baqa juga jelas. Apa dia makna baqa? Baqa daripada sudut bahasa dengan maksud kekal lah. Dengan makna kekal. Dengan makna kekal daripada sudut bahasa. Daripada sudut penggunaannya juga ada dua. Satu, kekal dengan makna ketiadaan diakhiri oleh sesuatu. Ataupun ketiadaan habis adanya, disebut sebagai adamul ikhtitamil wujud. Disebut juga sebagai adamul akhiriyah lil wujud, ketiadaan akhir bagi ada Allah. Disebut juga dengan adamul inqita', ketiadaan selesai ada Allah Subhanahu wa taala. Itu beberapa makna qidam yang disebutkan oleh ulama-ulama kita dalam kitab-kitab akidah. Maka qidam yang dimaksudkan ialah qidam yang merupakan salah satu daripada dua makna lafaz al-akhir. Macam tadi lah, akhir ada dua makna, seperti mana qidam, seperti mana awal ada dua makna, akhir juga ada dua makna. Satu yang mustahil bagi Allah, satu merupakan yang wajib bagi Allah. Maka akhir yang mustahil bagi Allah ialah akhir dengan makna penutup. Akhir dengan makna penutup, penyudah, disebut sebagai ikhtitam, khatam. Maka ini akhir yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Manakala akhir yang merupakan sifat dan juga nama bagi Allah Subhanahu wa taala ialah akhir dengan makna yang akhir ada. Maksudnya yang kekal ada. Yang kekal ada. Ketiadaan penghujung adanya. Tidak binasa adanya. Akhir dengan akhir yang lawan bagi binasa. Maka akhir yang lawan bagi binasa inilah merupakan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang diletakkan namanya sebagai baqi ataupun baqa, kekal. Kekal. Itu. Mana akhir yang menjadi sifat Allah, seperti mana yang dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi, fa wa antal akhiru falaisa ba'daka syai'un. Maka tidak ada sesuatu selepasmu. Kalau awal tadi falaisa qablaka syai'un, tidak ada sesuatu sebelummu, maka akhir ialah falaisa ba'daka syai'un, maka tidak ada sesuatu selepasmu. Dan masuk pada kata sesuatu itu ialah tiada. Tiada.
Maka ada Allah kekal, tidak binasa dan tidak berubah adanya sampai bila-bila, maka disebut sebagai kekal ada Allah Subhanahu wa taala, lawan bagi binasa. Adapun akhir dengan makna penutup, penyudah, yang terakhir, yang penamat, maka itu akhir yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada dua makna yang sebegitu, lagi pula takut berlaku kesamaran dan kesalahfahaman dalam makna, dalam meletakkan dan menentukan mana sifat Tuhan dan mana bukan sifat Tuhan. Maka ulama kita memilih makna lafaz yang maknanya lebih jelas menunjukkan kepada makna yang disebutkan dalam Quran dan juga dalam hadis. Maka dipilih lafaz qidam dan lafaz baqa. Maka baqa itu ialah adamu ataupun salbu al-adami al-lahiqi liwujudillahi subhanahu wa ta'ala, ternafinya ketiadaan yang mengiringi ataupun yang menghubungi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ketiadaan yang kedua tadi ni kan, Allah ada, kalau kita makhluk, sebelum daripada kita tiada, kita ada selepas daripada tiada. Maka tiada yang pertama itu dipanggil Adam yang sabiq. Kalau bagi Allah Subhanahu wa taala, qidam menafikan Adam yang sabiq, dan ketiadaan yang selepas daripada ada, lepas tu tak ada, lepas daripada ada tak ada, maka tak ada tu disebut sebagai Adam yang lahiq. Maka bagi Allah Subhanahu wa taala, Adam yang lahiq itu ternafi dengan sabitnya sifat baqa bagi Allah Subhanahu wa taala, dan nama Allah Subhanahu wa taala al-akhir. Maka bila kita faham secara dasarnya ada Allah Subhanahu wa taala, ada yang wajib, ada yang mesti, ada yang pasti, ada yang tak berubah, maka kita faham juga secara tidak langsung, maka ada Allah itu daripada dulu, kini dan selamanya, secara tidak langsung, dan dijelaskan dengan tepat oleh sifat yang seterusnya, iaitu qidam dan baqa. Maka qidam menceritakan tentang ternafinya ketiadaan yang sebelum daripada ada Allah. Allah sedia kala adanya, Allah ada sedia kala. Dan baqa menafikan ataupun ternafinya dengan sifat baqa ketiadaan yang selepas daripada ada Allah Subhanahu wa taala, dengan makna lawan bagi baqa ialah binasa, dengan makna Allah Subhanahu wa taala tidak binasa sampai bila-bila. Maka ini yang dimaksudkan dengan sifat qidam dan baqa bagi Allah Subhanahu wa taala. Qidam ternafinya ketiadaan yang mendahului ada Allah, baqa ternafinya ketiadaan yang mengiringi kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan sebagai Allah itu azalan wa abadan. Allah itu ada sejak azali, sejak sedia kala, wa abadan, dan selama-lamanya. Itu semua tu merujuk kepada makna al-awwalu wal akhiru sebagai nama, salah satu daripada nama Asmaullahil Husna, dan dirujuk dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dengan qidam dan baqa. Tu belah Tuhan lah hak wajib. Adapun belah harus macam kita ni, maka kita terikat dengan ada dan tiada tersebut. Melihat kepada belah mungkin, belah baharu macam kita, makhluk macam kita, maka ada kita itu ataupun kita tu sendiri merujuk ataupun bila dibandingkan dengan ada dan tiada, ada 4 jenis. Ada 4 jenis mungkin dia panggil. Satu, mungkin yang mawjud ba'dal adam. Sesuatu kita makhluk yang ada selepas daripada tiada. Contohnya kita lah, hak ada lah ni. Kita ada selepas daripada tiada. Sebelum ni kita tak ada. 100 tahun dulu kita tak ada, lah kita ada. Dulu kita tak ada, lah kita ada. Maka kita sebagai kita duduk dalam kategori mungkin mawjud kita sekarang ni, kategori yang pertama. Ada juga mungkin yang ma'dum, perkara mungkin makhluk yang telah tiada. Maksudnya dia ma'dum ba'dal wujud. Dulu dia pernah ada, sekarang dia tak ada. Contohnya moyang kita, contohnya lah moyang kita, orang yang hidup 800 tahun dulu contohnya, orang yang hidup 100 tahun dulu contohnya. Dulu dia pernah ada, sekarang dia pun tak ada. Orang-orang yang telah mati dan sebagainya, orang-orang yang telah hancur binasa jasadnya dan sebagainya, dan segala-galanya lah yang pernah ada kemudian sekarang ni tak ada. Dia panggil mungkin ma'dum ba'dal wujud. Dua.
Maksudnya dia telah masuk dalam fasa adam yang selepas daripada adanya. Kita telah melalui fasa tiada yang sebelum daripada ada kita. Kita dah melalui fasa adam yang lahir, adam yang sabiq. Orang yang telah tiada, dulu dia pernah ada, sesuatu yang telah tiada, dulu pernah ada, sekarang dah tak ada dah. Maka dia sekarang berada di fasa adam yang lahir, ketiadaan yang mengiringi kewujudan. Dua. Yang ketiga, mungkin sayujad dia panggil. Perkara makhluk mungkin, perkara baharu yang mungkin ada, yang akan ada. Yang akan ada. Contohnya anak kita. Contohnya cucu kita. Anak dan cucu tu merupakan makhluk macam kita juga lah. Dan dia boleh ada. Dan dia bakal ada sesuai dengan ilmu dan juga takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bakal ada. Allah tak ada lagi. Dia berada dalam fasa ketiadaan lagi, tapi satu masa nanti sesuai dengan takdir, iradah dan juga ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memasuki fasa dah. Dipanggil mungkin sayujad. Dan ada yang keempat, mungkin yang Allah tahu dan Allah tentukan dia takkan ada. Dipanggil mungkin alimallaha, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Perkara mungkin makhluk baharu yang telah diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya dia takkan ada. Bahawasanya dia takkan ada. Contohnya orang yang mandui yang dah mati. Maka anak bagi dia mungkin, tapi anak itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala takkan ada sampai bila-bila. Sebab dia pun dah mati dah. Orang yang mandui itu dia pun dah mati dah. Maka anak dia disebut sebagai mungkin, benda yang harus, boleh ada, boleh tak ada, tapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya dia tak ada. Dia panggil mungkin alimallahu annahu lam yujad. Maka kita berdasarkan kepada ada dan tiada serta ada tu, ada dan tiada, ada yang di antara dua ketiadaan ni terbahagi kepada empat bahagian tadi ni dah. Dan kita letakkan tiga fasa. Lah ni fasa ada. Ni tak ada, yang mendahului ada, tak ada, kemudian ada dan tak ada pula. Kita letak tiga fasa. Ada mungkin yang berada di fasa ada, dipanggil mungkin maujud, sebab dia ada lah. Bila kata dia mungkin maujud, sebelum ni dia tak ada, maka disebut sebagai mungkin maujud ba'dal adam, yang ada selepas daripada tak ada. Maksudnya dia telah melepasi fasa adam sabiq dan sekarang berada di fasa wujud. Ada sebahagian daripada mungkin disebut sebagai mungkin ma'dum. Mungkin ma'dum, maksudnya ma'dum ba'dal wujud, yang tiada selepas daripada ada. Maksudnya dia telah melepasi fasa ada. Lazim daripada dia melepasi fasa ada, maksudnya dia telah melepasi fasa tiada sebelum daripada ada. Adam sabiq ni dah lepas dah, dan sekarang berada di fasa Adam lahiq. Di fasa ni berada di Adam yang lahiq, ketiadaan yang selepas daripada ada dia. Contoh macam tok nenek moyang kita yang telah tiada, orang yang hidup pada 200 tahun dulu, maka mereka berada di fasa Adam yang lahiq, ketiadaan selepas daripada adanya mereka. Ni kategori yang kedua. Ada mungkin yang berada di fasa ni, iaitu mungkin yang masih lagi tak ada tapi akan ada. Dipanggil mungkin sayujad, mungkin yang bakal ada. Sekarang berada di fasa tiada, sampai masa yang ditetapkan dan ditentukan oleh Allah, mereka akan berpindah ke fasa ada. Dipanggil mungkin sayujad. Dan ada mungkin yang ditentukan oleh Allah kekal dalam fasa tiada, tak lalu lintah langsung fasa ada ni. Dipanggil mungkin alimallahu annahu lam yujad. Contoh paling mudah dalam kitab-kitab Arab sebut seperti iman Fir'aun ataupun seperti iman Abu Jahal. Iman Abu Jahal masuk dalam perkara yang mungkin pada akal. Kita menerima kalau Allah nak jadikan Abu Jahal tu sebagai orang yang beriman. Abu Lahab sama juga. Boleh Allah jadikan Abu Lahab tu sebagai orang yang beriman, tapi takdir Allah, ketentuan Allah menentukan bahawasanya Abu Lahab, Abu Jahal dia tidak beriman. Maka imannya Abu Jahal dan imannya Abu Lahab disebut sebagai mungkin alimallahu annahu lam yujad. Sesuatu perkara yang mungkin, satu perkara yang boleh berlaku, tapi telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahawasanya dia tidak berlaku. Maka bagi kita yang ada diapit oleh dua ketiadaan ni,
maka kita terikat dalam salah satu daripada 4 jenis tu. Wa imma berada dalam kategori yang pertama, mungkin mawjud ba'dal adam. Wa imma berada pada kategori yang kedua, mungkin ma'dum ba'dal wujud. Wa imma berada pada kategori yang ketiga, mungkin sayujad. Dan wa imma berada dalam kategori yang keempat, mungkin alimallahu annahu lam yujad. Adapun Allah Subhanahu wa taala ternafi keempat-empat bahagian inilah. Itu Allah Subhanahu wa taala ada yang wajib, dipanggil wajibal wujud. Ada Allah Subhanahu wa taala, ada yang mesti dan pasti. Tidak ada permulaan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kesudahan bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka memberi maksud Allah itu Tuhan yang qadim, yang sedia kala, lagi baqi, lagi kekal adanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ni kefahaman secara ringkas tentang makna qidam dan baqa sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian katanya qiyamuhu bi nafsihi niltat tuqa. Kita berhenti pada sifat yang ketiga dalam sifat salbiyah, iaitu berdirinya Allah dengan sendirinya, dalam pertemuan yang seterusnya insya-Allah. Wallahu Subhanahu wa taala alam. Ada soalan? Tak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka adh-dhakiruna wa ghafala an zikrika al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.